بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة وأخوات rahmani wa rahimakumullah jami'an. Sambung bacaan kitab Zadul Ma'ad dalam jilid yang keempat pada tahun yang ke-10 daripada pengajian kitab ini, 268, surat 269. 269. Kalau tak silap ana ni tahun yang ke-8, ke-9, bukan 10, ke tahun ke-9 daripada bacaan kitab Zadul Ma'ad yang kalau tak silap ana kita mula tahun 2012. Okey. Hari kita sambung lagi bacaan kitab kita, iaitu masih lagi dalam pengajaran-pengajaran ataupun faedah yang terkandung daripada peperangan Hunain dan juga peperangan Taif, peperangan menentang Bani Thaqif. Kita semua tahu dalam peperangan Hunain, Nabi SAW telah mendapat kemenangan. Walaupun pada peringkat awalnya nampak kalah, dan apabila umat Islam kembali bersatu dengan Rasulullah SAW, bertaubat memohon keampunan Allah Subhanahu Wa Taala atas kesilapan mereka yang merasa takjub pada diri mereka, lalu Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi mereka kemenangan setelah mereka bertaubat. Kemudian Rasulullah SAW meneruskan misi ketenteraan beliau, baginda sallallahu alaihi wasallam, ke perang Taif pula, sebab mereka telah berundur daripada perang Hunain tu, mereka berundur ke Taif. Buat Bani Thaqif ini berundur ke Taif. Dan kita semua tahu dalam perangan Taif, Nabi SAW tidak berjaya meruntuhkan kubu Taif yang kuat. Bahkan ada sebahagian sahabat telah wafat dalam peperangan tersebut, telah mati syahid. Namun apabila sebahagian sahabat mendoakan supaya mereka dihancurkan, Nabi SAW tidak mendoakan sedemikian. Bahkan Nabi berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan mereka ini beriman. Dan doa Nabi SAW ini telah makbul. Apabila puak Bani Thaqif ini melihat semua kabilah-kabilah di keliling mereka telah masuk Islam, dan mereka dah buat satu mesyuarat, dan mereka dah bincang, dan kata kalau kita teruskan juga dah menentang Nabi ni, habis kita. Dah tak adalah kabilah lagi dah yang bersama dengan kita. Akhirnya mereka pun beramai-ramailah pergi jumpa Nabi SAW. Dan sahabat yang satu kabilah dengan mereka ketika itu ialah Al-Mughirah bin Syu'bah. Dan kita sebutkan bahawa mereka ni datang jumpa Nabi SAW melalui jalan Al-Mughirah bin Syu'bah. Namun Al-Mughirah bin Syu'bah bila nak bagi tahu Nabi, Abu Bakar As-Siddiq dapat khabar tersebut dahulu sebelum Nabi dapat tahu. Lalu Abu Bakar As-Siddiq telah minta ke Al-Mughirah bin Syu'bah supaya apa? Supaya diizinkan, supaya beliaulah yang bagi tahu Nabi SAW berita gembira. Al-Mughirah bin Syu'bah dengan penuh rasa rendah diri dan tidak ada rasa hasad dan penuh perasaan ithar. Apa itu ithar? Iaitu mengutamakan saudaranya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka mengutamakan saudara mereka walaupun mereka sebenarnya ada keperluan. Jadi Al-Mughirah bin Syu'bah tahu orang yang paling Nabi SAW sayang ialah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Al-Mughirah bin Syu'bah kalau nak ikutkan,
Kalau beliau lah yang pergi jumpa Nabi, maka kedudukan beliau lebih tinggi, betul tak? Lebih mendapat kedudukan di sisi Nabi SAW. Tetapi tidak, beliau tidak melakukan sedemikian kerana apa? Kerana nak mengembirakan orang yang dikasihi Rasulullah SAW, iaitu Abu Bakar Siddiq. Lalu berjumpalah puak Bani Thaqif ini berjumpa dengan Nabi SAW. Bila jumpa dengan Nabi SAW, maka Nabi pun dah buat perjanjian dengan mereka, mereka pun bai'ah. Namun Nabi SAW telah memerintahkan agar dihancurkan berhala-berhala mereka. Ketika itulah mereka semua minta supaya dia cuba untuk bargain. Mereka cuba buat apa bahasa Melayu bargain ni, itu mereka cuba berbincang-bincang dengan Nabi untuk dapatkan apa yang mereka nak, tawar-menawar. Cuba untuk tawar-menawar. Antara yang mereka cuba nak bertawar-menawar dengan Nabi SAW, pertama sekali minta janganlah hancurkan berhala mereka. Tetapi permintaan mereka ni ditolak. Dan mereka minta pula ditangguhkan selama 1 tahun, Nabi tolak. Kemudian diminta pula setengah tahun, tetap juga ditolak. Okay. Mereka tangguhkan lagi 3 bulan. Kata, ya Rasulullah, 3 bulan tangguhkanlah supaya sebelum dihancurkan berhala tu. Nabi kata tak boleh. Kemudian akhirnya dia kata mereka sedar. Dan antara mereka cuba tawar juga adalah mereka tak nak solat. Dia boleh tak kami tak solat? Maka Nabi SAW kata dalam hadis, dia kata amma kasru asnamikum biaidikum. Okey, nak hancurkan berhala tu aku serahkan kepada korang yang hancurkan sendiri. Tetapi fasanu'fikum minhu, maka aku akan maafkan engkau dalam masalah ni. Maksudnya aku akan bagi urusan daripada engkau. Tetapi wa ammas salah, kata Nabi SAW, adapun salat, fala khaira fi dinin la salata fi, maka adapun salat tidak ada kebaikan padanya pada satu agama kalau tidak ada salat di dalamnya. Maksudnya Nabi SAW kata, yang lain aku boleh lagi, okey, tapi yang ni bawa salat tak boleh. Jadi dalam perkara ni, dalam kisah ni, ada 2 perkara yang Nabi tidak memberi peluang langsung. Tidak ada sifat mudahanah langsung. Tidak boleh, Nabi tidak bertolak ansur langsung. Pertama apa tadi? Dalam menghancurkan berhala. Yang kedua, salat. Jadi ringkasan daripada yang kita sebut tadi, maka Imam Ibn Qayyim rahimahullah membawakan kandungan yang ke-9 yang kita nak baca ni, iaitu faedah yang ke-9 daripada perjanjian Bani Thaqif dengan Nabi SAW, iaitu tidak diperbolehkan membiarkan adanya tempat-tempat kesyirikan. Ini penting ni. Bagi pemerintah, bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim, itu tidak boleh. La yajuzu ibqa' mawadhi'il asyirki wat tawaghit. Tidak diperbolehkan membiarkan adanya tempat-tempat kesyirikan dan taghut. Taghut di sini maksudnya yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Taghut maksudnya kullu ma'budin aw matbu'in aw muta'in ghair Allah Subhanahu wa taala. Itu kullu ma tajawaza bihi al-'abdu. Setiap perkara yang seorang hamba itu telah melampaui batas. Betul, taghut daripada perkataan tagha. Tagha maksudnya apa? Melampau. Inna lamma taghal ma hamalnakum fil jariyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila air itu telah melampau, iaitu ketika zaman Nabi Nuh AS, banjir, hamalnakum fil jariyah, kami masukkan kamu, kami naikkan kamu ke atas kapal. Jadi tagha asalnya bila air telah melampaui hadnya. Kemudian digunakan dari segi syarak, maksudnya ialah setiap perkara yang seorang hamba itu melampaui batas, sama ada dalam bentuk sembahan yang disembah, yang diibadahi, atau ditaati,
atau diikuti. Maksudnya setiap orang yang diikut perkara yang melampaui batas Allah Azza wa Jalla, maka telah melakukan perbuatan tagut. Okey, dan perkara itu perkara tagut. Dan yang disembah itu ialah tagut. Okey. Yang melampaui batas Allah Azza wa Jalla. Tagut. Sebab ada yang disembah seperti berhala, wali-wali, kuburan, itu tagut. Atau ditaati seperti pemimpin-pemimpin yang tagut, yang ajak mentaati perintah selain Allah Azza wa Jalla, menggunakan hukum selain daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pemimpin yang tagut. Ataupun muta' yang diikuti, yang melampaui batas Allah Azza wa Jalla, seperti dia nak ikut artis tu sampai melanggar perintah Allah, maka tagut. Diikut pemimpin dia, taat pemimpin dia, diikut pemimpin dia ataupun idola dia sampai walaupun idola dia tu melakukan perbuatan yang melampaui batas Allah Azza wa Jalla, maka dia telah melakukan perbuatan tagut dan idola dia itu ialah tagut. Dan menentang tagut ini adalah perjuangan setiap nabi. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut tagut. Kami telah utuskan setiap nabi untuk berdakwah kepada kaumnya. Dan setiap nabi itu mengajak kepada an ibudullaha wajtanibut tagut. Dan termasuk kita menentang tagut, menjauhi tagut adalah mengingkarinya. Dalam perkataan wajtanibut tagut, iaitu kita kena kufur, kita kena berbarak daripada tagut, berlepas diri. Dan berlepas diri maksudnya kita kena benci dan juga kita kena menentang tagut tersebut. Dia tidak boleh ada membiarkan tempat-tempat kesyirikan. Seperti gua-gua zaman sekarang, ataupun tempat-tempat dikatakan keramat, ataupun kuburan-kuburan yang diagungkan, kubur-kubur wali, maka perlu dibinasakan. Perlu dibinasakan. Sebab itulah ketika kuburan-kuburan ataupun ketika kubur Nabi SAW dahulu dibuatnya binaan di atasnya. Okey. Dibuatkan kubah. Okey. Kemudian kubah itu dihancurkan sebelum itu. Sebelum ini. Maka semua para ulama ketika itu menyambut baik tindakan tu. Kerajaan Turki Uthmaniyah buat balik kubah. Tapi kerajaan sekarang, Arab Saudi sekarang tidak meruntuhkan kerana takut fitnah. Sekarang ni zaman media sosial, fitnah. Itu juga dengan perkuburan di Baqi'. Ketika orang buat binaan, maka setelah pemerintahan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, maka mereka telah menghapuskan binaan-binaan di atas kubur-kuburan di Baqi'. Ini tagut. Jadi begitu juga kita kena hapuskan tempat-tempat tagut. Janganlah kita beralasan kononnya untuk menjaga sejarah atau seumpama dengannya. Ada setengah orang dia mengagungkan kesan sejarah lebih daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini berlaku di Mesir. Apabila mereka cuba menghidupkan kembali kesan-kesan Firauni. Cukuplah dengan apa yang ada. Mereka nak hidupkan balik, mereka buat ni, mereka buat seminar-seminar apa dia untuk menghidupkan balik Firaun. Maka itu adalah perbuatan yang mungkar. Cukuplah anak-anak kita tahu tentang sejarah Firaun. Itu juga dengan zaman sekarang, tempat-tempat kufur dan syirik dihidupkan atas nama sejarah. Kita tak nak sebutkan di mana tempatnya, tapi banyak di Malaysia ni, 3-4 tempat. Di atas nama sejarah mereka kekalkan tempat-tempat yang kufur dan syirik.
Nampak? Jadi kat sini nampaknya tidak diperbolehkan membiarkan adanya tempat-tempat kesyirikan dan tagut setelah adanya kemampuan. Tapi dia ada syarat dia. Dia ada istita'ah, ada kemampuan. Dan kemampuan ni termasuklah kekuasaan. Termasuklah adanya kekuasaan, ada kuasa untuk menghancurkannya dan menentukan pada satu hari. Ke tempat-tempat syirik. Fa innaha sya'airul kufri wasyirk. Dia adalah syiar kekafiran dan kesyirikan. Wahia a'zamul munkarat, dan dia adalah kemungkaran yang paling besar. Fala yajuzul iqraru 'alayha ma'al qudratil battah. Jadi tidak diperbolehkan adanya pembenaran, maksudnya dibenarkan tempat-tempat tersebut kekal setelah ada kemampuan untuk menghancurkannya. Naam. Lepas tu kalau tempat yang tak perlu, jangan letak macam kita sekarang. Kuil-kuil dan juga rumah-rumah ibadat kufar tu dah cukup dah. Bahkan terlebih-lebih nisbahnya kepada bilangan orang yang menyembahnya. Maka mengapa perlu ditambah? Kemudian ada pula yang dia sesuka hati, dia nampak je pokok, dia buat dia berhala kat tepi pokok tu. Dan bila kita nak hancurkannya, dia kata ini berhala dia sejak atuk ni. Mana boleh macam ni? Di negara kita ada undang-undang dan perlu ditegakkan undang-undang tersebut. Kalau kita buka masjid, kita pergi ke satu tempat, kemudian kita buka masjid sesuka hati, tanpa lesen, tanpa kebenaran jawi, boleh tak? Tak boleh. Tapi malangnya, di negara kita ni, sebagian kufar, dia nampak saja pokok tu besar, dia buat berhala kat situ. Nampak busut besar, dia buat berhala kat situ. Dia tak berhala kat situ. Kemudian mula satu berhala, kemudian dua berhala, kemudian tiga berhala, kemudian empat berhala, kemudian dah jadi satu rumah ibadat yang besar. Atas alasannya kononnya pokok tu dulu dia nampak mimpi apa semua. Ini syiar kufar, tidak boleh ditegakkan. Betul baca dalam kitab Iqtidah Shiratal Mustaqim, ulama Imam Syafi'i rahimahullah, dan ulama Syafi'i akan tidak boleh dizahirkan syiar-syiar kekufuran dalam negara Islam. Kalau gereja mereka tinggalkan salib dalam gereja mereka sahaja. Kalau kuil mereka letakkan saja patung-patung itu dalam rumah ibadat mereka, tidak dizahirkan sebagai ini. Ini syiar kufur. Jadi inilah hukum yang berlaku pada tempat-tempat persinggahan yang dibangun di atas kuburan lalu dijadikan sebagai tempat berhala dan tagut yang disembah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Latta tu dia hukum kuburan lalu dijadikan berhala. Sebab asalnya berhala Latta itu adalah kuburan. Kuburan orang yang soleh. Dia meninggal, kana yalutus sawiq, dia dulu buat makanan untuk orang yang pergi haji. Kana yalutus sawiq. Lalu dia meninggal, lalu orang buat di atas kubur. Orang letak batu atas kubur. Lalu atas batu tu dibuat lagi, di atas batu tu dibuat lagi satu lagi sembahan. Patung lagi. Demikian pula batu-batuan yang diniatkan untuk pengagungan dan mengharapkan barakah, nazar dan menciumnya. Termasuk juga, ini juga perbuatan syirik. Tidak boleh membiarkan keberadaannya walau hanya satu di atas permukaan bumi. Allahu Akbar. Jika telah memiliki kemampuan untuk memusnahkannya. Sebesar di tempat-tempat tersebut kedudukannya sama dengan berhala Al-Lata, Al-Uzza serta berhala Manat yang ketiga lainnya. Manata Thalithatul Ukhra. Atau bahkan lebih besar kesyirikannya bagi yang berada di tempat tersebut dan dengan keberadaan tempat-tempat tersebut. Maksudnya ada satu berhala, dia akan tambah lagi berhala 2, 3. Satu benda syirik dia akan buka lagi banyak benda syirik yang lain. Naam. Wallahul musta'an, kata Imam Al-Qayyim. Wallahul musta'an. Jadi tidak ada seorang pun, walam yakun ahadun min arbabi hadhihi tawaghit. Tidak seorang pun daripada penyembah, penjaga-penjaga tagut-tagut ini yang berkeyakinan ya'taqid annaha takhluqu wa tarzuq,
bahawa berhala tersebut dapat menciptakan dan memberi rezeki. Wa tumitu wa tuhyi, menghidupkan dan mematikan, mematikan dan menghidupkan. Wa innama yaf'aluna 'indama indaha wa biha wa ma yaf'aluhu ikhwanuhum minal musyrikin al-yawm inda tawaghaitihim. Mereka melakukan di sisi berhala tersebut dan berwasilah wa biha. Ma yaf'aluhu ikhwanuhum, seperti apa yang dilakukan oleh saudara mereka kaum musyrikin pada hari ini. Nampak tak Imam Al-Qayyim? Tegas tak dia kata apa? Mereka melakukan perbuatan syirik dekat berhala tersebut, bertawassul dengan berhala-berhala tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh saudara mereka. Allahu Akbar. Kaum musyrikin pada hari ini. Pada hari ini, pada zaman Imam Al-Qayyim, pada tahun 700 lebih Hijriah. Allahu Akbar. Imam Al-Qayyim wafat sekitar 750 kan? 750 Hijriah. 751 Hijriah. Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah 778. Yang lepas 20 tahun. Dan mereka melakukannya di sisi berhala tersebut dan berwasilah dengan berhala-berhala tersebut sebagaimana dilakukan oleh saudara mereka. Nampak? Imam Ibn Qayyim panggil penyembah-penyembah kubur ini saudara mereka. Di musyrikin pada hari ini kepada tagut-tagut mereka. Seperti yang dilakukan oleh zaman sekarang. Disembah kubur. Mereka menyembah kuburan. Belajar. Nah. Mereka menempuh jalan mereka setapak-setapak. Maksudnya mereka iaitu musyrikin zaman sekarang mengikut jalan musyrikin zaman dahulu setapak demi setapak. Hadwal qudzati bil qudzah. Sebenarnya bukan setapak demi setapak terjemahan dia. Sebenarnya seperti satu anak panah sama dengan anak panah yang lain. Kenapa setengah orang terjemah setapak demi setapak? Sebab ada lafaz hadis tersebut shibran bi shibrin. Shibran bi shibrin. Wa zira'an bi zira'in. Wa zira'an bi zira'in. Okey. Dan ni pada bahasa Melayu lah, setapak demi setapak. Sejengkal, sejengkal, sehasta. Okey. Lalu kamu akan tattabi'anna sanana man kana qablakum hadwal shibran bi shibrin wa dhira'an bi zira'in. Satu jengkal, satu hasta. Dalam riwayat lain pula disebut hadwal qudzati bil qudzah. Hadwa al qudzah bil qudzah. Kalau Al-Qudzah maksudnya ialah anak panah. Kenapa dia kata anak panah? Sebab anak panah ni dia kena sama. Dia kena sama dari segi bentuknya, bulunya, dia punya ni supaya orang yang memanah tu dia boleh berlatih dan sama je dia punya kaedah dia. Kalau ada panah yang pendek, ada panah yang panjang, ada anak panah yang bulu dia banyak, ada anak panah ada bulu dia kurang, maka dia akan menyebabkan sentiasa berbeza-beza lah. Jadi susahlah dia nak berlatih. Tarikan berapa kuat mana nak tarik, berapa lama nak tahan dan seumpama dengannya. Jadi sebab tu Nabi kata, kamu ni akan menempuhi jalan-jalan sunnah-sunnah orang sebelum kamu. Hazwal qudzati bil qudzah. Satu hasta, seperti satu anak panah sama dengan anak panah yang lain. Hazwal qudzati bil qudzah. Dan menyadur pemahaman mereka. Wa akhadhu ma'khadahum. Wa akhadhu, dan mengambil apa yang mereka telah ambil. Ma'khadahum. Shibran bi shibrin. Barulah sejengkal demi sejengkal ni. Wa zira'an bi zira'in. Sehasta demi sehasta.
Nampak? Ya, jadi ini isyarat bantahan kepada kelompok-kelompok yang mengatakan bahawa tidak ada syirik lagi pada zaman ini. Ada sebahagian kuburiyun, dia kata kenapalah sebahagian puak-puak ni, okey, yang khususnya yang mereka tuduh Wahabi lah, puak-puak Wahabi ni asyik-asyik syirik, sikit-sikit syirik. Sedangkan Nabi SAW kata, aku dah keluarkan kekufuran daripada Jaziratul Arab, daripada Jazirah Arab. Okay. Jadi dia kata, mana ada lagi dah kekufuran, kesyirikan dalam Jaziratul Arab. Maka kita kata tak benar. Kerana banyak lagi dalil daripada Nabi SAW yang menunjukkan bahawa akan ada di kalangan umat ini akan kembali menyembah berhala. Antara dalil yang Syekh bawa, iaitu hadis ni, la tattabi'anna sanana man kana qablakum. Kamu sentiasa akan mengikuti cara jalan hidup orang sebelum kamu. Hadwal qudzati bil qudzah. Seperti satu anak panah sama dengan anak panah yang lain. Hatta law kana minhum man ata ummuhu alaniyatan lakana min ummati man yasna'u dhalik, kata Nabi sallallahu. Sehinggalah kalaulah dia ada di antara mereka ini yang mendatangi ibunya, iaitu berzina dengan ibunya secara terang-terangan, lakana min ummati man yasna'u dhalik, nescaya ada di kalangan umatku yang akan melakukan perbuatan tersebut. Allah musta'an. Maksudnya, kalau ada orang kafir yang berzina dengan mak dia terang-terangan, nescaya ada di kalangan umatku, Nabi SAW sebut, yang buat perkara yang sedemikian. Sebab itulah dalam riwayat lain pula disebut, la tattabi'anna sanana man kana qablakum, kamu akan ikut perangai mereka setapak demi setapak, shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in, sahasta demi sahasta, hatta law dakhalu juhra dhabbin juhr. Sehingga kalau mereka masuk dalam lubang biawak sekalipun, la dakhaltumuh, nescaya kamu semua akan masuk dalam lubang tersebut. Jadi antara apakah perbuatan sunnah-sunnahnya para sahabatnya, ya Rasulullah, adakah Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah? Maka Nabi kata, siapa lagi kalau bukan mereka. Dan riwayat lain pula, Faris war Rum, adakah orang Parsi dan orang Rom ya Rasulullah? Nabi kata, ya. Jadi itu menunjukkan bahawa ada di kalangan umat kita ni akan terus mengikuti jejak langkah orang Yahudi, orang Nasrani, orang Parsi dan orang Rom. Dan yang keempat-empat ni yang kita sebut tadi, Yahudi, Nasrani, Parsi dengan Rom, apakah ciri utama mereka yang paling utama sekali? Iaitu mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengagungkan kuburan. Mereka sembah orang-orang saleh. Mereka sembah dewa-dewa seperti orang Rom. Juga sembah api seperti orang Parsi. Jadi ciri mereka itu ialah menyembah selain Allah Subhanahu, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ni dalil bahawa kalaulah orang Nasrani bila mati akan buat binaan di atas kuburan orang saleh, seperti dalam hadis Nabi SAW, maka bila Nabi kata kamu akan ikut mereka sejengkal demi sejengkal, setapak demi setapak, sahasta demi sahasta, maka pasti juga di kalangan umat ni akan lakukan perkara tersebut. Ini dalil umum. Begitu juga dengan hadis Abu Waqid Al-Laythi ketika sebagai sahabat yang nak pergi perang Tabuk, nampak pokok tu yang kami barakah, Nabi kata innaha la sunan. Allahu akbar, innaha la sunan. Ini adalah
jalan-jalan orang sebelum kamu yang musyrikin. Maksudnya, kalaulah ada sebagian sahabat yang baru masuk Islam pun telah melakukan terikut-ikut perbuatan orang musyrikin, sahabat yang baru masuk Islam, yang masih lagi ada adat musyrikin masa itu belum lagi hilang daripada jiwa mereka, pun berkeinginan, bukan telah melakukan, berkeinginan untuk nak buat benda yang sama, maka pastinya umat ini yang datang kemudian yang lebih jahil, lebih jauh daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih lagi akan melakukan perkara tersebut. Apatah lagi ada hadis yang lebih jelas daripada itu yang menjelaskan bahawa memang di kalangan umat ini, di kalangan Arab. Tadi Al-Quburiyun tadi, penyembah kubur tadi, dia kata tak adalah orang Arab akan buat syirik. Tapi ada hadis Nabi SAW, dia kata apa? La taqumus sa'ah, tidak akan berlakunya hari kiamat hatta tattariba nisa al-aliyatu nisa'i Bani Daus haula dhil khalasah. Tidak akan berlakunya hari kiamat sehinggalah bergoyang-goyangnya punggung wanita dari puak Daus. Puak Daus ni orang Arab lah. Ad-Dausi. Kabilahnya Abu Hurairah. Jika punggung-punggung wanita akan kembali berjoget-joget, bergoyang-goyang di keliling Dhil Khalasah. Sekarang ada tak macam tu? Ada, tuan-tuan dan puan-puan. Kita boleh buka YouTube di Mesir. Makcik-makcik yang pakai tudung, pakai apa semua dengan pakcik-pakcik yang pakai jubah dengan kopiahnya, duduk pusing-pusing, berzikir, bernyanyi-nyanyi dan bergelek-gelek di keliling kubur-kubur Al-Badawi. Al-Badawi ni seorang konon-kononnya wali di Mesir. Mereka lakukan upacara-upacara di keliling kubur tersebut. Sambil bermain-main alat muzik, melakukan bid'ah yang besar, dan mereka joget-joget kononnya untuk mengharapkan barakah daripada wali tersebut. Allahu Akbar. Sebab itulah kata Syekh kat sini, kesyirikan menguasai sebahagian besar diri mereka kerana menyebarnya kebodohan dan tertutupnya ilmu. Allahu Akbar. Sebab tu kata Uzaifah bin Al-Yaman, kata Hasan Al-Basri, apabila satu bid'ah dihidupkan, maka matilah satu ilmu. Bila bid'ah kuburiyah dihidupkan, akan tertutupnya ilmu tauhid, ilmu akidah. Sehingga orang tak kenal lagi dah ilmu tauhid. Orang tak kenal lagi dah tauhidul uluhiyah. Itulah para ahli ilmu kena sentiasa sebut. Walaupun sebahagian kata, ustaz dah banyak kali dengar dah, kita akan sebut sentiasa. Hatta yatawafana Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala akan wafat dengan kita akan sebut perkara ini. Dan kita tak akan bosan sebut benda ni. Maksud ikhwatul kiram, kesyirikan tu akan menyebabkan kebodohan. Kerana syirik ni satu-satunya dosa disebut oleh Syekh Saleh Sindi adalah satu-satunya dosa yang dia tak terkait pun dengan syahwat. Manusia ni biasa kalau nak buat jahat, biasanya dia akan terkait dengan keinginan kita kepada syahwat. Contohnya, kenapa dia mencuri? Sebab dia nak harta. Kenapa dia mencuri? Sebab dia nak menggembirakan keluarga dia. Kenapa dia membunuh? Sebab dia nak pertahankan nyawa dia. Kenapa dia sekian-sekian? Nampak tak? Dia mesti ada keinginan dalam diri dia. Tapi syirik ni dia tak ada langsung terkait dengan benda tersebut. Dia semata-mata masalah hati dan masalah akal. Sebab itulah dia menutup ilmu. Sebab itulah kena syirik ni, dia boleh jadi orang yang baik, orang lemah lembut apa semua, tapi dia boleh jadi orang yang buruk akidahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perbuatan yang ma'ruf, akhirnya bila syirik itu tersebar, perbuatan ma'ruf dianggap sebagai mungkar. Dan yang mungkar dianggap sebagai ma'ruf. Ini zaman sekarang contohnya. Mengagungkan kuburan, dia kata perbuatan syirik kubur, dia kata apa? Mengagungkan para awliya. Bila kita kata, jangan kata ya Rasulullah, selamatkan kami, dia kata kita tak cinta Rasulullah. Dia kata kita benci Rasulullah. Kita tak sayang Rasulullah. Kita tak percaya Rasulullah ini
makhluk yang hamba Allah Ta'ala yang mulia, yang ada kedudukan di sisi Allah. Tengoklah puak-puak ni, dia kata mereka tak percaya syafaat Nabi ila akhirih. Yang ma'ruf dianggap sebagai mungkar, dan mungkar pula dipandang sebagai perbuatan ma'ruf. Apabila sunnah dianggap bid'ah, itu sunnah mengagungkan kuburan. Sementara bid'ah pula dianggap sebagai sunnah. Bila kita kata sunnahnya di kuburan, hanyalah kita berdoa. Dan kemudian kita beredar. Maka mereka kata, nampak tak puak-puak ni? Mereka tanam orang mati mereka seperti mereka menanam kucing. Tanam biar macam tu. Tak ada tahlil, tak nak buat dekat talqin, tak nak buat tahlil dekat kubur. Tak nak buat tahlil, baca ramai-ramai baca Yasin dekat kubur. Tak nak, dia tak nak buat. Allahu Akbar. Yang sunnah dianggap bid'ah. Sementara bid'ah pula dipandang sebagai sunnah. Betul mereka tak pernah tinggalkan perbuatan tersebut. Musim-musim Covid ni orang tengah ramai, orang tengah bahaya ni pun nak juga ketegak nak buat tahlil sampai setengah jam tu. Ini berlaku baru-baru. Ada sebahagian ahli keluarga meninggal, nak juga ketegak. Tak boleh tinggalkan. Wa ushribu fi qulubihimut tahlil. Bukan fi qulubihimul ijl. Mereka tu kalau kaum Nabi Musa dulu, mereka ni dah seronok sangat sembah lembu sampai nasihat pun tak boleh dah. Sampai sekarang sama juga zaman sekarang. Mereka dah seronok sangat buat bid'ah sampai tak boleh tinggal langsung walaupun di musim-musim yang berpenyakit ini, wabak ini. Demikian itu berkembang semenjak usia dini, masa awal muda, masa umur muda dia. Dan membaur padanya di saat itu. Maksudnya berterusan. Wa nasha'a fi dhalika as-saghir. Maksudnya budak kecil membesar dengan bid'ah tersebut. Macam kita dulu masa kecil. Bahkan kita dilatih pula untuk buat bid'ah tersebut. Dan menyebabkan wa haruma 'alaihi al-kabir. Maksudnya sampai orang tua jadi tua lah, orang dewasa sampai jadi tua di atas bid'ah tersebut. Ini berdasarkan potongan ini sebenarnya ialah potongan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Itu bagaimanakah kamu nanti bila tersebarnya bid'ah, di mana yang mungkar dianggap ma'ruf dan ma'ruf dianggap sebagai mungkar, yang sunnah dianggap bid'ah, bid'ah dianggap sebagai sunnah. Juga dengan potongan daripada hadis Nabi SAW, sehingga di akhir zaman tu yatakallamu fiha ar-ruwaibidah. Orang bodoh akan bercakap, orang jahil akan bercakap. Para pemuka agama menjadi sirna, jadi hilang. Allah musta'an. Wa tamasat al-a'lam. Maksudnya orang-orang alim yang hakikatnya, yang alim betul-betul yang menentang syirik dan bid'ah ini akan hilang, sirna. Sama ada hilangnya secara fizikal iaitu mereka wafat, ataupun mereka dah tak boleh bercakap lagi dah, sirna, hilang, tak diberi peluang langsung untuk bercakap. Itu menjadi sirna. Dan ghurbatul Islam, keterasingan Islam telah sangat menjadi. Maksudnya Islamnya original tu orang dah tak kenal lagi dah. Allahu Akbar. Tauhid orang tak kenal. Ulama semakin sedikit, kata Imam Ibn Qayyim. Sementara orang-orang yang pandir, orang yang bodoh semakin banyak di zaman sekarang. Apatah lagi orang bodoh tadi diberi alat untuk berucap. Seperti sekarang ini Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Dulu orang jahil tak boleh bercakap. Dulu bercakap di masjid-masjid, di surau-surau, orang boleh ceramah, orang buat video, kaset. Tapi sekarang ni orang dia buka je channel YouTube dia buka TikTok dia pun bercakap lah. Bercakap apa yang dia nak cakap. Luka' bin luka'. Orang yang bodoh bercakap. Itulah hadis Nabi SAW. Hadis riwayat Ahmad. Nabi sebut orang yang akan berbahagia di akhir zaman ini ialah luka' bin luka'. Orang yang bodoh lagi buat perkara yang merepek,
itulah dia orang yang paling kaya dan orang mendapat kedudukan di sisi manusia. Betul tak sampai sekarang? Yang ulama' dipelekehkan, ulama' dibodohkan, ulama' Allah musta'an. Betul, barakallahu fikum. Menjelaskan ilmu ini sangat penting. Menyebarkan ilmu ni sangat penting. Jangan ingat ustaz-ustaz ni asyik buat kuliah je. Ada setengah-setengah tu di kalangan ikhwaniyin. Ikhwaniyin haraki. Dia kata ustaz-ustaz ni asyik buat kuliah. Kita ni turun ke pentas jalan. Kita turun ke depan rakyat kita apa semua. Tidak, menyebarkan ilmu ini kena diteruskan. Kalau tak ada orang cakap, tak ada siapa yang akan tahu. Kalau orang kata, alah dah ada dah ustaz cakap. Satu ustaz tu cukup ke? Cukup ke untuk menjelaskan? Tak, selagi mana ada orang buat syirik, pasti selagi tu kita kena cakap. Dan keadaan tersebut semakin memuncak, kata Imam Al-Qayyim. Wa qallal ustaddat ghurbatul Islam, semakin dahsyatlah keterasingan orang Islam. Dan kata Imam Al-Qayyim ni boleh terasa pada zaman dia. Pada zaman ni Imam Al-Qayyim ni kena boykot dengan orang. Tuan, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Al-Imam Al-Qayyim, kitab dia tak jadi famous pada ketika mereka itu masih hidup lagi di antara Allah. Walaupun orang baca, tapi nama dia bukan nama yang famous. Lepas mereka wafat, barulah nama mereka diangkat oleh para ulama, oleh anak murid mereka. Pada zaman mereka tak jadi famous, mereka dipenjarakan. Waktu kita ni, yang ustaz-ustaz sekalian, jangan nak cari famous ketika masih hidup ni. Allah Ta'ala akan naikkan nama kita. Allah Ta'ala akan meneruskan perjuangan kita lepas kita wafat nanti. Siapa kenal Syekh Muhammad Adam Al-Ethiopi ketika dia masih hidup? Hampir tak ada orang sebut nama dia, Syekh Muhammad Adam Al-Ethiopi ni, ketika dia masih hidup. Orang tak kenal. Ketika dia wafat lah sekarang, semua sebut. Berkata Syekh Adam Al-Ethiopi dalam kitabnya. Berkata Syekh Adam Al-Ethiopi dalam kitabnya. Allahu Akbar. Tapi zaman sekarang, ramai yang nak terkenal. Sebab apa? Sebab tu mereka tak nak bercakap tentang tauhid, tak nak bercakap tentang syirik, tak nak bercakap tentang bid'ah. Sebab bercakap tentang tajuk ni, kita akan terhalang. Dihalang. Tak mendapat tempat. Lebih tegas sikap kita, lebih lagi dia akan dihalang. Jadi kata ulama' semakin sedikit. Qallal ulama' wa ghalabas sufaha', dan orang bodoh pula akan makin ramai. Wa tafaququmil amr, dan kerosakan akan makin dahsyat. Washtaddal ba's, keburukan makin dahsyat. Wa dhahara al-fasadu fil barri wal bahr, lalu tersebarlah kerosakan di darat dan di bumi, bima kasabat aydin nas. Waktu kita rasa antara sebab juga COVID, apa semua penyakit-penyakit ni semua ialah makin ramai manusia yang berucap menentang Allah Subhanahu wa taala di dalam media-media sosial. Tetapi kata Syekh, jangan putus asa, akan tetapi akan ada sentiasa sebuah kelompok mengikut Muhammad yang tegak di atas kebenaran. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq. Mereka berjihad mementeras pemuja kesyirikan dan bid'ah, sehingga hatta yarithallahu subhanahu wa ta'ala al-ardha wa man 'alayha wa huwa khairul warithin. Sehingga mereka berjihad mementeras pemuja kesyirikan dan bid'ah, hingga Allah Subhanahu wa ta'ala mewariskan bumi serta isinya kepada mereka, dan dia adalah sebaik-baik pewaris. Allahu Akbar. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk kelompok yang sedikit itu. Dan sentiasa la tazalu ta'ifatu min ummati zahirina 'alal haqq. Ghurbatul Islam. Itu kita akan berada di zaman keterasingan Islam. Islam yang sahih. Bila Nabi kata bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban, Islam itu akan bermula dengan ganjil dan akan berakhir dengan asing. Para ulama bincang macam mana boleh dia berakhir dengan keterasingan.
Sedangkan umat Islam dah mencapai 2 bilion dalam dunia ini. Dah tak asing lagi dah umat Islam. Jadi maksud keterasingan ini, ghurbatul Islam di sini ialah keterasingan Islam yang asli. Sebab kata Nabi SAW dalam hadis sahih Muslim, Nabi kata, "Uhsuli kam yalfidhul Islam, kam yalfadhul Islam." Tolonglah hitungkan bagiku berapa ramai dah masuk Islam. Maka kata sahabat Nabi, "Ya Rasulullah, atakhafu alayya wa nahnu baina 600 wa 700?" Ya Rasulullah, apakah kau merasa takut yang bilangan kami ini sedikit, sedangkan bilangan kami sekarang dah ramai, 600 ke 700 orang. Masih para sahabat dahulu, dia menyangka bahawa 600 700 dah ramai dah. Sedangkan sekarang 1 bilion. Kalau sahabat tahulah ada sahabat 1 bilion. Allahu Akbar. Tapi Nabi kata, "Na'am, ajal dia. Aku takut nanti akan tiba satu zaman seseorang di kalangan kamu tidak salat, melainkan kamu terpaksa salat dalam keadaan menyorok-nyorok sahaja." Maksudnya akan tiba satu zaman di mana ganjil betul Islam ni, yang asli ni, melainkan dia kena salat diam-diam dekat rumah. Dan betul sahih kata Nabi SAW. Lepas zamannya khalifah, ketika zaman pemerintah Islam yang zalim, Hajjaj, dia ni suka takhirus salah, dia suka melewatkan salat Jumaat dan salat jemaah. Akhirnya mereka terpaksa solat diam-diam dekat rumah dulu, baru dia boleh pergi masjid. Kenapa mereka solat kat rumah dulu? Sebab tak nak lewat solat. Kita kena baru pergi masjid untuk solat bersama dengan Hajjaj. Kena takut apa? Kena takut dibunuh kalau tak pergi, takut dituduh sebagai pemberontak. Barakallahu fikum. Kandungan yang ke-10, bolehnya imam mempergunakan harta-harta yang diperuntukkan bagi tempat-tempat kemusyrikan untuk jihad fi sabilillah dan untuk maslahah kaum muslimin. Okey. Diperbolehkan bagi imam, bahkan menjadi wajib baginya mengambil seluruh harta togut-togut tersebut yang disembunyi diperuntukkan baginya. Maksud katakanlah berhala tersebut ada orang, katakanlah satu perbuatan kubur bid'ah syirik yang orang letak duit dalamnya. Jadi bila dihancurkan binaan di atas kubur tersebut, duit-duit tu dirampas, tak diberikan kepada penjaga tersebut. Pemerintah rampas dan digunakan untuk dakwah dan juga untuk apa dia? Untuk maslahah kaum muslimin. Ini dalil bagi pemerintah kita zaman sekarang, mereka kena gunakan duit-duit ni untuk dakwah. Jadi abaikan apa yang diucapkan oleh MP kufar dan musyrikin, terutama sekali di negeri-negeri seperti di Sarawak dan Sabah yang mereka sebut dalam dewan negeri. Dia kata apa? Kerajaan pusat nak berdakwah Islam kepada orang-orang asli di dalam tu. Kita ya betul. Patutnya pemerintah Muslim kena tegas. Ya betul. Kami memang untuk dakwahkan Islam kerana negara kita agama rasmi Islam. Lalu tidak ada salah bagi kita untuk buat dakwah kepada Islam secara terang-terangan. Saya tak pasti ada lagi ke tak TV yang dakwah Islam dalam bahasa Hindu dan dalam bahasa India dan juga bahasa Cina. Wallahu a'lam. Kalau dulu ada. Lalu imam pergunakannya untuk pasukan peperangan dan bala tenteranya serta bagi maslahah muslim. Sebagaimana Nabi SAW mengambil semua harta Latta serta berikannya kepada Abu Sufyan untuk memikat hatinya untuk ta'liful qulub dan melunaskan hutang Urwah dan Al-Aswad. Ingat lagi tak Urwah bin Mas'ud yang dia pergi jumpa Nabi, dia daripada kabilah Thaqif, dia datang jumpa Nabi masuk Islam diam-diam.
Lepas dia masuk Islam, dia kata, ya Rasulullah, izinkan aku patah balik kepada kaumku, aku nak berdakwah mereka. Nabi kata, aku takut yang kamu ni akan, nyawa kamu terancam, kata Nabi SAW. Nampak? Nabi pun ada ketakutan nyawa terancam. Jadi janganlah kamu ni semua, wahai konon-konon kita tak takut lain, kita hanya takut Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak. Itu bukan tawakal yang benar. Tawakal yang benar iaitu darah itu ditumpahkan pada tempat yang sepatutnya. Mengekalkan nyawa seorang Muslim di atas iman Islam itu lebih baik daripada menumpahkan darahnya. Allah bagi tahu bahawa bila dia, kalau dia mati syahid, dia masuk syurga. Jadi bukanlah maksudnya dia mati syahid di syurga, kita tumpahkan darah orang ramai-ramai, biar sebanyak mana yang mati, seperti yang dilakukan oleh yang berlaku di Palestin sekarang. Ini gerakan haraki ikhwani yang mufsid, yang bawa kerosakan, menumpahkan darah umat Islam, konon-kononnya atas jihad. Yang mereka lakukan itu bukan jihad langsung, inilah untuk merosakkan umat Islam di sana. Dan mereka duduk dari negara lain, pemimpin-pemimpin mereka duduk negara luar, duduk dalam keadaan selesa. Anak-anak mereka pula belajar di US, belajar di UK. Inilah ikhwan. Jadi Urwah bin Mas'ud, Nabi kata, aku takut nyawamu terancam. Urwah kata, ya Rasulullah, tak apa ya Rasulullah, aku yakin kaumku akan menerima dakwah. Dia patah balik ke kampung dia, Bani Saqif tadi, di Taif tu. Dia naik atas tempat yang tinggi, dia kata, wahai saudara-saudaraku sekalian, kaumku, ikutlah Nabi ini, Nabi Muhammad SAW, kerana dakwah kepada tauhid sekian. Belum sempat dia habis ucapan ni, semua orang duk panah daripada jarak yang daripada pelbagai arah, lalu mati dia, Urwah bin Mas'ud, mati syahid. Lalu orang kata, macam mana sekarang Urwah bin Mas'ud? Macam mana perasaan kamu sekarang? Kata Urwah bin Mas'ud, kematianku ini adalah satu kemuliaan bagiku, dan inilah cita-citaku bila aku masuk Islam. Dan Allah Ta'ala telah memakbulkan cita-citaku ini. Lepas itulah bila saudara dia datang, anak saudara datang jumpa Nabi SAW secara diam-diam, dia minta supaya dilunaskan hutang Urwah ini. Maka Nabi SAW pelunaskanlah hutang dia. Demikian pula wajib bagi imam untuk menghancurkan tempat-tempat kesyirikan tersebut yang dibangun di atas kubur lalu dijadikan berhala. Ini disebut tadi. Imam boleh mengambilnya untuk bala tentera atau menjualnya dan memanfaatkan harganya bagi maslahat kaum muslimin. Maksudnya patung-patung dekat rumah ibadat tu mesti ada besi, ada bekas-bekas, ada alat-alat, ada benda-benda yang orang letak di benda tu berharga, dicabut apa semua, kemudian dijual ataupun diambil untuk manfaat kaum muslimin. Jangan pula dia kata ini sejarah, ini membuktikan kita dahulu kaum ini beriman dengan percaya kepada sekian-sekian. Tak. Jadi kalau kita jumpa candi macam mana jumpa pun dah cukup untuk kajian lah. Tak payah nak dibuka pada orang awam. Yang berlaku zaman sekarang. Ya, kalau jumpa candi di sebuah negeri yang telah Islam telah tersebar dalamnya, solat telah didirikan, jemaah, kenapa nak diangkat pula bahawa kita atuk kita dulu Hindu? Tidak ada kemuliaan pun kalau kita tahu atuk kita dahulu Hindu. Na'udzubillah min zalik. Dan kita rasa sedih. Begitu pula hukum berkaitan dengan wakaf tempat-tempat tersebut, kerana jika seorang mewakafkan tempat-tempat kesyirikan tersebut, maka hukum wakafnya batil. Sebab syarat dia mesti benda yang berfaedah, dan benda syirik itu tidak berfaedah dan menjadi harta yang sia-sia. Maka wakaf tersebut diambil alih, kerajaan ambil alih, lalu diperuntukkan bagi kemaslahatan kaum muslimin. Kerana wakaf tidak dibenarkan kecuali untuk peribadatan dan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dengan demikian wakaf untuk tempat kesyirikan tidak dibenarkan. Tuan-tuan rahmatullah, janganlah kita konon-kononnya atas nama
UNESCO dan seumpama dengannya, kita wakafkan duit kita untuk dikekalkan tempat-tempat syirik. Na'udzubillah. Juga tidak boleh untuk penerangan sesebuah kubur, lalu kubur tersebut diagungkan. Tak boleh, maksudnya kita letak lampu-lampu. Bernazar dan berhaji di kubur tersebut yang disembah selain Allah Subhanahu Wa Taala, dijadikan sebagai berhala serta selain Allah. Dan tidak ada satu pun di kalangan umat muslimin, ulama kaum muslimin dan mengikuti mereka menyelisihi larangan tersebut. La yukhal fihi ahadun min a'immatil Islam wa man ittaba'a sabilahum. Baik, barakallahu fik. Jelas. Imam Ibn Qayyim sebut sekali lagi masalah kuburan di sini. Kandungan ke-11, bahawa wadi, lembah Waj, iaitu sebuah lembah yang berada di Taif, adalah tanah haram dan haiwan buruannya diharamkan serta dilarang menebang pokoknya. Jadi kalau kita kata sebutkan tanah haram tetapi tidak berada di Mekah dan Madinah, kita boleh buat kuis. Sebutkan tanah haram yang tidak ada di kawasan Mekah dan tidak ada di kawasan Madinah, maka jawapannya adalah Wadi Waj. Wadi Waj ni kat mana, tuan-tuan dan puan-puan? Saya tunjuk sikit map. Tadi saya sempat buka map. Kat mana lembah Waj ni? Lembah Wadi Waj. Pertama sekali jarak. Ni Waj Valley. Salah eja Valley ni. Okay. Ini Taif. Ini jarak antara Mekah ke Taif ni lebih kurang 1 jam macam itulah. Saya pernah pergi Taif. Kawasan tanah tinggi, sejuk. Kemudian lembah Waj kat sini. Dan lembah Waj ni cantik dalam Allah. Okey. Saya pernah tengok gambar dia, Wadi Waj macam ni. Sampai sekarang masih lagi wadi tu berair. Okey. Cantik Wadi Waj ni. Saya pernah pergi Taif. Jadi kita ajak sekali mutawif tu pergi Wadi Waj. Ni banjir kat Wadi Waj ni. Okey. Masya-Allah. Cantik. Sebab itulah Taif ni pada musim panas menjadi destinasi percutian. Destinasi percutian bagi siapa? Bagi orang Arab. Sebab tu kalau dulu masa kami dahulu kalau musim panas je kami semua akan pergi ke Taif. Siapa yang pernah buat ikuti daurah Quran, ada satu sahabat kita, ada satu pensyarah universiti. Dia hafal Quran dalam 6 bulan. Dekat Taif. Dia pergi satu daurah hafal Quran 6 bulan dekat Taif. Allahu Akbar. Saya tak sebut dalam kat sini. Jadi dahulu kalau musim-musim sebelum coronavirus ni, COVID ni, jadi penuntut ilmu akan memenuhi lah Taif ni, mesti ada daurah, masyayikh semua akan turun. Syekh Saleh Fauzan, Syekh Saleh Abdul Aziz Ali Syekh, Syekh Mufti. Pernah sekali tu hadiri satu daurah di Taif, ada 7 orang masyayikh kibar, Syekh Abdul Karim Al-Qudair, Syekh Saleh Abdul Aziz Ali Syekh, Syekh Abdul Aziz Mufti, Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan. Masya-Allah. Di Taif apa masa musim panas, musim lain panas, waktu lain panas, mereka semua akan pergi ke lembah Taif ni, pergi Taif. Dan masa tu akan keluar, dan Taif ni juga tempat perusahaan bunga ros. Jadi orang sekarang ni banyak beli bunga ros apa semua tu yang pewangi bunga ros tu dekat kawasan ni lah. Masya-Allah. Cantik. Dah banyak fun fair. Sekarang banyak fun fair kat situ. Okey. Jadi lembah Waj dia ni tanah haram juga. Atas pendapat yang rajih lah. Para fiqh berbeza pendapat, ahli fiqh berbeza pendapat tentang lembah Waj ni. Majlis ulama mengatakan tidak ada bahagian di muka bumi yang haram selain Makkah dan Madinah. Sementara Abu Hanifah pula menyelisihi mereka berkaitan dengan keharaman Madinah. Abu Hanifah kata Madinah bukan tanah haram. Asy-Syafi'i dalam satu daripada 2 pendapat dia berkata lembah Waj adalah tanah haram. Haiwan buruan dan pepohonannya juga haram. Beliau berdalilkan dengan 2 hadis. Salah satunya hadis yang kita sebutkan tadi. Hadis yang kedua berdasarkan hadis Urwah bin Zubair dari ayahnya daripada Az-Zubair bin Al-Awwam, suaminya Asma.
bahawa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya haiwan buruan di lembah Waj, inna sayda wajin wa idahahu, dan tanaman yang hidup, muharramun lillah. Sungguhnya haiwan buruan lembah Waj dan tanaman yang hidup di tempat tersebut adalah haram, diharamkan kerana Allah. Haramun lillah. Muharram lillah. Dikatakan oleh Ahmad dan Abu Dawud. Okay. Cuma tanaman mana tanaman yang tidak berduri lah. Kalau tanaman berduri boleh dipotong. Betul. Al-idah, idahun, idahatun, iaitu idah itu bahasa Arab dia. Iaitu asy-syajar ma la syauka lahu. Ma la syauka lah. Hadis ini diketahui dari jalan Muhammad bin Abdullah bin Insan At-Taifi. Dari ayahnya dari Urwah. Al-Bukhari berkata dalam Tarikh Al-Kabir, hadisnya tidak dapat dijadikan mutaba'ah. Aku katakan fi sima'i Urwah an abihi nazar. Bukan penyikmakan, salah ni. Sungguhnya ini terjemahan agak kurang tepat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan didengar, betulkan terjemahan ni. Sesungguhnya sima' atau sama'. Inna sama'a Urwah, iaitu dengar. Maksudnya Urwah pernah dengar daripada ayahnya, Urwah bin Zubair, nazar. Diperbincangkan sebab Urwah bin Zubair masa itu kecil lagi. Zubair bin Awam meninggal awal juga ketika perang Jamal kan. Jadi masa itu Urwah kecil lagi. Walaupun dia nampak, dia melihat ayahnya, tetapi untuk meriwayatkan daripada ayahnya itu dipertikaikan. Itu maksudnya. Tayyib. Jadi kesimpulannya Syafi'iyah kata lembah Waj itu tanah haram. Lembah Waj itu tanah haram. Jadi sama juga macam tanah-tanah yang lain. Lepas tu kita tengok dia sangat subur pokok-pokok dia. Tak ada orang nak berani nak petik. Allahu Akbar. Kemudian barulah peristiwa yang seterusnya. Ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, telah masuk ke tahun ke-9 Hijriah. Dan beliau SAW mengumpulkan pengumpul zakat, mengutuskan pengumpul zakat. Ini kita amil. Untuk mengumpulkan zakat dari kaum Arab. Maksudnya apa dia? Bila dah kalah je Bani Thaqif, maka seluruh kaum-kaum Arab keliling tu semua dah tunduk pada Nabi Muhammad SAW. Yang kabilah yang besar-besar, Bani Thaqif, Bani Asad, apa semua ni dah tunduk pada Nabi SAW. Jadi bila tunduk, maka Nabi pun hantarlah mereka ini untuk mengumpulkan zakat. Nampak? Jadi ini bahawa betul lah tu kerajaan hantar orang pergi kumpul zakat. Ini janganlah nak kritik lebih-lebih sangat. Kata, kau orang melambat mengutip, bukan main lagi keliling buat mengutip. Tak betul, sahih. Jadi janganlah kita pertikaikan. Yang kita nak senang-senang hati tak pertikaikan. Kalau kutip zakat kat mana-mana ada. Ya betul, Nabi SAW juga hantar. Bahkan Nabi bukan hantar sekadar mengutip zakat letak pacak kat situ, tak. Nabi hantar pada setiap kabilah tu orang dia. Macam kita zaman sekarang ni bolehlah kita kata setiap taman tu, setiap kawasan tu dah ada orang kawasan tersebut yang mengutipnya. Ibn Sa'ad menuturkan dalam Tabaqat Ibn Sa'ad. Rasulullah SAW mengutus para pengumpul zakat. Mereka berkata ketika Rasulullah SAW melihat hilal bulan Muharram tahun ke-9 Hijriah. Maksudnya untuk kutip zakat tahun ke-8 lah. Beliau SAW mengutus para pengumpul zakat untuk mengumpulkan zakat kaum Arab. Beliau SAW mengutuskan Uyainah bin Husain. Uyainah bin Husain ni yang otai itu kan. Dalam soal sebut Uyainah bin Husain. Uyainah bin Husain ni kasar orang dia. Tapi disebabkan dia ni lah Bani Tamim masuk Islam, banyak masuk Islam. Walaupun dia otai, kasar dia punya perwatakan dia. Bahkan anda pernah sebut dulu dalam satu kisah, dia masuk rumah Nabi tak bagi salam pun. Masuk je, tak minta izin pun.
Lalu dia ternampak Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah kata, bagi salam. Uyainah bin Hisn kata, aku kat kampung aku masuk rumah orang, aku tak nak bagi salam. Dan Rasulullah pun keluar. Rasulullah pun maksudnya keluar lah, Zahir. Rasulullah pun pergi jumpa. Rasulullah muncul, kata kenapa ni? Kata, Uyainah tak bagi salam. Maka Uyainah kata pada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa lelaki, siapa perempuan ni? Dia kata, aku ada adik isteri kamu. Sesungguhnya kalau kamu nak kahwin dengan perempuan yang lagi cantik, aku boleh carikan untuk kau. Punyalah dia punya kasarnya Uyainah bin Hisn. Tapi dia masuk Islam tak? Masuk Islam. Kan tadi disebut Uyainah bin Hisn, Nabi bagi dia 100 kambing, 100 kambing, 100 kambing. Nabi bagi banyak sampai beratus-ratus ekor kambing dekat Uyainah bin Hisn. Bila dia dapat banyak, dia pun hati dia makin lembut. Dia pergi patah balik dekat kaumnya. Dia kata, wahai kaumku, masuklah Islam. Soalnya Muhammad kalau dia bagi bantuan, dia sedekah dalam keadaan dia tidak takut Allah. Dia tidak takut Allah, tak takut kefakiran, tak takut kemiskinan langsung. Sebab ketika ingat masa tu yang dapat banyak tu daripada peperangan Hunain tu ialah bahagian Nabi SAW. Nabi kan dapat khumus. Sebab tu disebut oleh Syekh Ahmad Akram Al-Bukhari. Rasulullah tak miskin. Rasulullah ni dapat 1/5 daripada setiap peperangan. 1/5 tu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Humus. Rasulullah boleh jadi kaya 1/5 peperangan dapat. Tapi Rasulullah gunakan apa? Untuk bagi kat Uyainah bin Hisn. Akhirnya Uyainah bin Hisn patah balik ke kaum dia kata, wahai kaumku, masuklah Islam. Kalau Muhammad itu kalau dia bagi hadiah, dia bagi sedekah dalam keadaan dia tak takut miskin. Masuk Islam Bani Tamim. Yazid bin Al-Husain menuju ke Bani Aslam dan Ghifar. Abbad bin Bishr Al-Ashhali menuju Sulaim dan Muzainah. Rafi' bin Makith menuju Juhainah. Amru Al-As menuju Bani Fazarah. Ad-Dhahhak bin Sufyan menuju ke Bani Kilab. Bishr bin Sufyan menuju ke Bani Ka'ab. Kalau tuan nak tengok mana perkampungan kabilah ni, saya tunjuk sekarang. Ni perkampungan kabilah. Jadi kata apa tadi? Bani Tamim. Maksud Madinah dekat sini. Jadi Madinah dekat sini, tuan-tuan. Di Madinah di sini. Saya guna kali lain. Madinah dekat sini. Jadi dia hantar Bani Tamim. Dia hantar Uyainah bin Hisn. Jauh tak tu? Jauh, 800 km ni. Madinah ke kawasan sini ni, kawasan Najat ni, lebih kurang 800 km. Jadi bukan kerja senang nak pergi kutip zakat ni, 800 km di padang pasir. Kita zaman sekarang ni orang daripada Riyadh nak pergi ke Madinah pun naik kapal terbang. Naik kereta 10 jam tak sampai. Sahabat kata, Ustaz naik bas je, 12 jam, 10 jam lebih nak sampai, nak naik bas 800 km. Allahu Akbar. Di padang pasir. Zaman sekarang pula ada highway yang belah sini lalu pada padang pasir tu. Okey. Lepas tu disebut tadi pada Bani Fazari. Dia hantar Amru Al-As pada Bani Fazarah. Bani Fazarah kat sini nampak ni. Dia hantar Amru Al-As kat Bani Fazarah. Amru Al-As. Ba'ath Ad-Dhahhak ila Bani Kilab. Okey. Bani Kilab. Kemudian ba'atha Bishr bin Sufyan ke Bani Ka'ab. Okay. Ini semua kawasan-kawasan keliling sini. Bani Kilab, Bani Ka'ab, kawasan-kawasan sini. Banyak puak-puak yang di sini. Yang inilah kita kata orang yang Arab Mudhar. Arab Mudhar ni Arab yang degil-degil ni. Arab Mudhar. Okay. Mu'atha ibn Laysa ila al-Azd. Azd tu, Azd kat mana tuan-tuan? Alhamdulillah. Sini Bani Azd. Bayangkan berapa kilometer sampai sini. Ke Bani Azd. Okey. Jauh. Al-Azdi.
ila bani Dhubiyan wa nasal musaddiqina ya'khudhul afwa minhum wa yatawaqqau qara'ima amwalihim. Lepas tu Nabi SAW pula kata bila ambil zakat tu ambil betul-betul. Jangan ambil zakat tu dengan sesuka hati saja nak ambil. Ittaqu da'watul mazlum. Takutilah kamu akan doa orang yang dizalimi. Fa innaha laysa bainallahi bainahu wa bainallahi hijab. Tidak ada antara dia dan antara Allah Ta'ala itu hijab. Tidak antara dengan ni hijab, tak ada hijab. Jadi kita kena ingat Nabi SAW kata wa yatawaqqau qara'ima amwalihim. Mari kita baca buku balik. Kita patah balik. Lepas dia kata apa? Dia menuju ke Bani Zibian, menuju ke Bani Ka'ab. Ibnu Lutbiyah Al-Azdi menuju ke Bani Zibian. Rasulullah SAW merintah kepada para pengumpul zakat untuk memberi keringanan dan berhati-hati dalam mengambil harta-harta yang dimuliakan. Maksud harta yang dimuliakan maksudnya ialah kita ni bila ambil zakat, jangan ambil harta yang mahal, ambil harta yang sederhana. Kalau kambing yang sederhana. Kalau dia beras yang sederhana. Tidak yang mahal, tidak yang murah. Okey, lepas tu nampak ni hadis bawah. Hadis riwayat Abu Humaid As-Sa'idi. Dia berkata Rasulullah SAW mengangkat seorang dari Bani Azd yang bernama Ibnu Al-Qutbiyah sebagai pekerja, sebagai amil pengumpul zakat. Ketika dia kembali, dia kata, harta ini bahagian kalian, dan ini adalah bahagian bagiku. Maksudnya ada orang bagi dia. Rasulullah SAW berdiri atas mimbar mengucapkan pujian kepada Allah dan menyanjungnya. Dia kata, apakah dengan pekerjaanku? Pekerjaku yang telah aku utuskan. Nabi kata maksudnya amil ini. Ma bala amilun ab'athahu fayaqulu hadha lakum wa hadha ahdi li uhdiya li. Ini hartaku dan ini sebahagian daripada hadiah untukku. Rasulullah marah. Dia ambil hadiah. Ini penting. Itu pegawai kerajaan tidak boleh mengambil hadiah daripada orang luar. Apatah lagi kalau hadiah tersebut terkait pula dengan pekerjaan dia. Contohnya dia kerja bahagian pejabat tanah. Orang bagi hadiah kat dia. Walaupun dia tak buat apa-apa untuk orang tersebut, tak boleh bagi hadiah. Sebab apa? Sebab itu akan menyebabkan orang dia berubah dia. Bila datang sekali lagi untuk ada urusan tanah, dia akan menyebabkan dia rasa, orang ni dulu bagi aku hadiah handphone besar. Jadi aku kena layan lebih. Lalu Nabi kata apa? Tidakkah apabila dia duduk di rumah bapa atau rumah ibunya menunggu? Nabi kata, walladzi nafsi Muhammad la yanalu ahadukum minhum minha syai'an illa ja'a bihi yaumil qiyamah bihamdi. Berarti kalau duduk kat rumah dia dapat tak harta tersebut? Tak. Adakah dia akan dibagi hadiah tersebut? Tidak. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Walladzi nafsi Muhammadin biyadihi, nafsu Muhammadin biyadihi, la yanalu ahadum minkum minha syai'an illa ja'a bihi yaumal qiyamah wa bihamlihi ala unuqihi yahmiluhu ala unuqihi in kana ba'iran lahu rugha aw baqaratan lahu khuwar aw syatan tay'ara thumma rafa'a yadayhi hatta ra'ayna ufratay ibtayhi. Thumma qala Allahumma hal balagta marratain. Tidak seorang di antara kalian mendapatkan hadiah tersebut sedikit pun jua kecuali pada hari kiamat dia akan datang sambil memikulnya atas lehernya. Jika berupa unta akan dia mengeluarkan suara unta, atau sapi dia akan keluarkan suara sapi, atau kambing dia akan mengambil. Kemudian dia mengangkat kedua tangannya sehingga dapat melihat bulu kedua ketiaknya. Kemudian beliau SAW bersabda, ya Allah, apakah aku sudah sampaikan? Okey. Nabi kata sebanyak 2 kali. Ala hal balagh. Okey. Maksudnya Nabi SAW marah orang tu dia pergi ambil harta tadi. Nabi SAW marah. Sebab itulah apa dia mengatakan ketika Ibnu Latibiyah tiba, beliau SAW lalu memenjarakannya. Naam. Nabi memenjarakan orang yang ambil hadiah tadi. Betul lah zaman sekarang. Sebab apa? Dia membuka pintu risuah. Membuka pintu risuah, membuka pintu kepada rasuah. Lu tak boleh terima hadiah, wahai pegawai kerajaan sekalian, kerana tugas. Hadiah kerana tugas. Apatah lagi kalau dia amil, apatah lagi kalau dia polis, apatah lagi kalau dia lembaga hasil. Lebih-lebih lagi lah tak boleh terima. Melakukan tersebut adalah dalil membolehkan
memenjarakan para pekerja yang diserahkan. Amil, pekerja sini maksudnya amil. Yang diserahkan tanggungjawab apabila tampak pengkhianatan mereka. Mereka diasingkan lalu menyerahkan urusan kepada yang terpercaya. Ibn Ishaq melanjutkan, Nabi SAW mengutuskan Muhajir bin Abi Umayyah ke Sana'a. Lagilah jauh. Sana'a, Yaman. Dan Al-Ansi keluar menjumpainya sementara dia berada di Sana'a. Beliau mengutus Al-Ansi, Aswad Al-Ansi. Yang ni apa dia? Nabi palsu tu. Beliau SAW mengutuskan Ziyad bin Labid menuju Hadramaut. Lagi jauh Hadramaut. Hadramaut ni lebih lagi bawah lagi daripada Sana'a. Kalau Sana'a dekat sini, kalau kat sini ke Sana'a, Hadramaut dekat sini. Ini Hadramaut. Lagi jauh lagi. Okay. Dan Hadramaut ialah tempat ahli sunnah. Adapun zaman sekarang dia jadikan tempat markasnya ahli bid'ah dekat Tarim. Dan Adi bin Hatim At-Ta'i menuju ke Tai dan Bani Asad. Malik Nuwairah mengumpulkan dari Bani Hanzah. Bukan Hanzah ni, Hanzalah. Bani Hanzalah. Betulkan buku ni, bukan Bani Hanzah. Bani Hanzalah. Tengok Bani Hanzalah kat mana? Tak silap Ana di dalam map ni. Bani Hanzalah. Mana nampak tadi Bani Hanzalah? Mana Bani Hanzalah? Dah hilang. Tadi ada nampak di Bani Hanzalah. Ada tempat satu Bani Hanzalah. Sini. Bani Hanzalah. Nampak ni. Sorry, Bani hijau. Bani Hanzalah kat sini. Bani Hanzalah. Nabi hantar. Maksudnya kalau kita tengok dalam map tu, hampir cover semualah. Dekat sini, Sana'a, Hadramaut, Azd, Hanzalah, Tai. Nampak ni, Tai. Tai tadi. Ya, Adi bin Hatim tadi, At-Tai. At-Tai kan? At-Tai. Kat sini. Jadi, barakallahu fiqh. Hampir semua cover seluruh Jazirah Arab tu. Allahu Akbar. Jadi, Bani Malik Nuwairah kata Bani Hanzalah sekali. Beliau membahagikan pengumpulan zakat Bani Sa'ad kepada dua orang. Az-Zibirqan bin Badr ke satu wilayah dan Qais bin Asim menuju ke wilayah yang lain. Beliau mengutus Al-Ala bin Al-Hadrami menuju Bahrain. Lagi jauh. Bahrain ke tepi laut sebelah ni. Dan Ali radhiyallahu anhu mengumpulkan zakat Najran. Zakat Najran kan. Bila Nabi anta Ali bin Abi Talib innaka ta'ti qauman min ahli kitab falyakul awwal ma tad'uhum adalah perkara pertama yang kamu ajak dia kepada wahidullah. Kemudian bila kita terima untuk zakat, ambillah zakat pada mereka, kan? Fa in ata'uhum dhalik, maka minta ambillah zakat min aghniyaihim, daripada orang kaya, wa turaddu ila fuqaraihim, dan diberikan kepada orang fakir di kalangan mereka. Wa iyyakum wa karaima amwalihim, adalah kamu jauhi harta-harta mereka yang mulia. Maksudnya kamu jangan ambil harta yang lebih dari sepatutnya. Jadi kalau kita baca hadis, janganlah kamu zalimi orang kerana antara mereka dan antara Allah Ta'ala tak ada hijab tu. Bukannya hadis tu cerita pasal orang miskin. Asalnya hadis tu cerita pasal orang kaya. Maksudnya jangan ambil harta orang kaya secara zalim. Jadi kalau ambil harta orang kaya secara zalim dan dia berdoa kepada Allah Ta'ala dan doa dia tak ada hijab, apa hal pula, apatah lagi doa orang yang miskin yang diambil harta dia lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lebih-lebih lagi lah tak ada hijab. Allahu Akbar. Adilnya Islam, adilnya sunnah Nabi. Ambil harta orang kaya pun tak ada zalim. Padahal kalau ambil lebih sikit tak adalah jadi miskin pun. Tapi itu pun dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dilarang oleh Nabi SAW. Apatah lagi mengambil harta orang miskin secara tak adil. Antara bentuk pengambilan harta orang miskin secara tak betul zaman sekarang ialah
ambil duit masjid, orang miskin yang sedekah-sedekah tu semua, kemudian digunakan untuk kepentingan AJK. Allahu akbar. Na'udzubillah min dzalik. Ini termasuk daripada al-ghulul. Tadi hadis yang dia sebut dia akan tanggung kambing, tanggung unta, tanggung lembu tu, itulah dia al-ghulul. Al-ghulul atau al-ghulul, al-ghulul iaitu makana linabiyyin an yaghul wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yaum al-qiyamah. Kata Allah dalam Quran, tak layak bagi nabi dan orang yang beriman untuk melakukan ghulul, iaitu ambil harta tak sepatutnya. Wa man yaghlul, siapa yang buat ghulul tadi, ya'ti bima ghalla yaum al-qiyamah, dia akan datangkan dengan harta yang dia telah melakukan khianat tadi. Itulah hadis tadi sebut dia akan tanggungnya. Kalau emas dia akan jadikan kepingan emas yang sangat besar, yang berat, dia akan tanggungkan di akhirat kelak, sedangkan dia diri sendiri pun dia tak boleh bawa di akhirat kelak. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu ta'ala alam bissawab. Maka tamatlah peristiwa-peristiwa peperangan pada tahun ke-8 Hijriah. Maka insya-Allah kita akan sambung pula beberapa delegasi tahun ke-9 Hijriah. Pun menarik, masya-Allah. Barakallahu fikum. Yes, tak boleh, pegawai kerajaan tak boleh ya. Kalau penanya ni, penanya dia kata saya mempunyai ayah yang ada kedudukan di jabatan kerajaan. Sebab itu dia dapat menerima banyak hamper dan cendera hati. Tidak boleh terima langsung hadiah tersebut. Alhamdulillah. Kalau dia diterima kerana dia itu ada jawatan, tak boleh. Kerana jawatannya itu tak boleh. Hakim, pegawai kerajaan yang besar, apatah lagi pegawai-pegawai kerajaan yang badan kerajaan yang terlibat pula dengan urusan-urusan ramai. Kalau saya boleh tanya, dalam yang penanya ni dia dalam jabatan apa? Boleh tak direct message pada saya? Jabatan apa? Nak pula jabatan seperti pejabat tanah, di BKL, perhutanan, yang mana ada unsur-unsur audit, audit. Masya-Allah. Naam. Ini semua lebih-lebih lagi lah. Yang terlibat padanya ada benda-benda macam ni. Ya, saya tak sebar. InsyaAllah. Okey. Dan seumpama dengannya lah. Jadi barakallahu fiik. Jabatan-jabatan ni lah, jabatan kewangan, jabatan akaun, jabatan yang mana kita terlibat untuk buat kerja untuk orang, yang mana kalau dia bagi hadiah kat kita, dia akan beri kesan kepada na'udzubillah min dzalik. Ini perlu bertaubat. Dalam bab ni ada hadis yang sangat berat. Kalau kita baca Riyadhus Shalihin, dan bab yang sangat berat dalam masalah ini. Jadi kita minta lindung daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini kerana ilmu. Itu kalau kita belajar, kita akan ada ilmu, kita faham masalah. InsyaAllah, taubatlah kepada Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yaghfir ankum dhunubakum, an yafa'ankum dhunubakum. Tubu, taubatlah kepada Allah dan sampaikan. Yes, na'am, dan sampaikan. InsyaAllah sampaikan dengan cara yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita barakah dan keselamatan. Tidak ada yang halang kita daripada taubat Allah Subhanahu wa taala. Tak ada siapa yang menghalang. Jadi taubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, taubat yang baik. Dan taubat nasuha dalam bab ambil benda-benda yang macam ni, kita taubat kepada Allah taala, dan kalau masih ada lagi, kita serahkan balik. Kalau orang yang nak dah bagi tu tak boleh nak dikesan, maka kita serahkanlah kepada penggunaan orang awam. Penggunaan awam. Maksudnya kita takkan nak buang pula kan, nak buang hati, itlaful mal. Itu sebagian ulama kata buang kat sungai je. Sebagian ulama kata tak, itlaf, jangan itlaf kan. Maksudnya sama ada bagi kat pusat Baitul Mal, kata ini adalah harta yang tidak jelas sumbernya, ataupun kita gunakan untuk kegunaan awam. Makanan yang telah dimakan itu nak buat macam mana? Taubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak boleh buat apa lagi dah. Kita taubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang yang
العاملين العالمين لكتاب الله وسنة رسوله والعاملين له. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang yang ada ilmu tentang kitabullah dan sunnah rasulnya, dan juga termasuk orang yang mengamalkannya. Wallahu taala alam bissawab. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.